Oh. Wow. Okay, yang ni adalah gambar ni teleskop teleskop. So ni dekat depan dia adalah nampak tangan tu, itu Termentah. adalah Kanta yang kita tengok bintang. Kanta tengok bintang. Yang dekat lagi satu ni yang dekat tangan saya pegang ni, ini adalah kita letakkan mata kita. Mata kita ni Kanta mata. Letak mata dekat tempat saya letak jari tu. Okay, so dulu-dulu biasalah tengok, tak adalah biasa tengok bintang macam tu lah. Nak tengok bintang boleh datang rumah kita buat kemah. Lepas SPM lah lepas SPM. Boleh datang tengok bintang bersama-sama. Menggapai bintang namanya. Jadi iklan lah. Iklan hari ini ditaja oleh teleskop. Alright, so nanti bolehlah kita buat kemah tu. Berkemah melihat teleskop, tengok bintang boleh nampak insyaAllah. Alright, so hari ini seperti yang telah dijanjikan adalah saya mungkin akan satu yang pertama adalah tolong isi kehadiran awak. Nama hari tu tak sempat tengok nama kehadiran. Boleh tak awak type sikit nama awak kat situ? Yang kedua saya bagi link kehadiran pun boleh juga nak link tu. Tekan je terus klik dia. Okay. Boleh juga klik untuk kehadiran sebab kehadiran kita kena record lah. Okay. Lepas tu kita ada butang raise hand yang menyatakan awak berada di sini. So hari ini mereka yang akan tegur saya selepas 1 jam adalah Fatin Nur Najwa. Okay. Ada Fatin Nur Najwa kat sini? Ke pergi tandas? Tak dengar Ha? Boleh ada? Okay. Fatin Nur Najwa ada? Boleh ya? Okay. So saya akan revise semula yang tajuk apa tu? Soalan hari tu tak habis kan? So saya masih sikit kita discuss dengan laju kot. Boleh? Sampai habis kan? 11-12 kan? 11-12 tu kita akan revise dengan laju lah. Okay. Soalan nombor 11, kalau nampak soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Okay, 11. Definisi dia saya rasa tak ada masalah lah untuk awak tahu. Okay. Definisi dia nombor 11. Ramai yang buat jawapan soalan nombor 11. Okay, itu apakah maksud kekenyalan? Apakah maksud kekenyalan? Okay. Ya Allah. Okay, so maksud kekenyalan yang penting adalah definisi lah. Definisi kekenyalan tak ada masalah. Rasanya kekenyalan suatu bahan adalah sifat bahan itu. Yang penting dia mesti sifat bahan kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya. Okay. Ayat yang penting juga selagi tiada dua. Okay. Selagi tiada dua yang bertindak ke atasnya. Tiada daya luar yang bertindak ke atas ni. Itu je lah untuk kekenyalan. Okay, so boleh isi kehadiran. Kalau nak isi link boleh. So untuk kehadiran hari ni. Yang kedua adalah untuk menceritakan tentang sebuah trampolin tidak boleh digunakan kerana telah menyelebihi had kenyal dengan menggunakan konsep had kekenyalan spring. Terangkan mengapa trampolin tersebut tidak lagi digunakan. Okay, so untuk soalan ini ada 4 markah. So mesti ada 4 isian. Okay, mesti ada 4 isi. Alright, isi yang pertama adalah yang penting adalah had kekenyalan spring adalah daya maksimum yang boleh dikenakan ke atasnya. Okay. Yang kedua, selagi ia boleh kembali kepada bentuk asal. Tambah sikit. Selagi ia boleh
kembali kepada bentuk asal. Okey, isi yang kedua adalah trampolin tersebut dikenakan trampolin dikenakan daya yang telah melebihi had kenyal yang telah melebihi had kenyal. Okey. IC yang ketiga adalah trampolin tidak kembali. Trampolin tidak boleh kembali ke bentuk asal. So ini isi yang ketiga. 1, 2, 3. Dan isi yang keempat, yang penting sekali adalah trampolin mengalami pemanjangan kekal. Trampolin mengalami pemanjangan kekal. Okay, boleh ya? So ada beberapa isi lah. Alright, so boleh ya, settle soalan nombor 11 tu. Saya buat laju je. Untuk seterusnya adalah apa tu? Soalan ni kan, memilih spring yang digunakan untuk membuat buaian bayi. So daripada sini saya laju sikit yang penting kita akan cari pemalar spring yang besar. Lagi kita nak cari diameter yang kecil sebab diameter kecil dia lebih keras. Alright. Diameter spring diameter spring kecil dan susunan dia mestilah selari. It will always be selari dan jenis dia adalah keluliah. Okay, so jawapan adalah P. Untuk daya apa tadi? Yang untuk ciri yang pertama so ini jawapan. Okay, untuk ciri yang pertama mana nak buat? Okay, untuk ciri yang pertama. Okay, ciri yang pertama adalah pemalar spring besar. Pemalar spring besar. Yang besar. Dia punya sebab apa tu pun sebab lah betul. Okay, sebab dia adalah lebih keras. Okay. Dan dia dapat menampung daya dapat menampung daya. Sebab tajuk ni dia bercerita tentang daya. Dapat menampung daya yang besar. So perkataan dia daya. Okay. Yang kedua adalah diameter kecil. Diameter yang kecil. Diameter tu ni diameter spring. Okay, diameter spring yang kecil jadi dia pun lebih keras. Okay. Yang ketiga dia adalah susunan selari. Selari dapat menampung daya yang besar. Dapat menampung daya yang besar. Dan last sekali selepas itu isi yang keempat adalah jenis keluli kerana boleh tahan lama boleh. Juga tidak mudah karat. Juga lebih kuat. Okay, tadi siapa yang tegur lepas sejam? Kena tegur lepas sejam? Sebab saya dah rasa macam sunyi ni sekarang. Okay, so cerita lah. Fatin. Fatin stand by 1 jam. Okay. Thank you very much. So that is the answer for number 11. A few of you memang buat lah. Banyak yang buat nombor 11. Kecuali misalnya buat nombor 12. Don't worry. Nombor 12 pun sebenarnya tak ada susah sangat. Okay, so kita bincang nombor 12 pula. Okay, sebelah ada siapa? Oh, ada satu pengiraan. Okay, pengiraan Pengiraan adalah, pengiraan tidaklah, dia mungkin level yang mudah ni bila soalan nombor 9 ni. Okay. Bila pemanjangan spring, awak hanya perlu kira pemanjangan spring satu persatu je lah. Okay. Pemanjangan spring. So cerita adalah satu spring dengan panjang asal 40 cm. So asal adalah 40 cm. Okay. Dan seterusnya digunakan untuk menyokong objek A dan B dalam rajah.
Pemanjangan spring yang pertama, kalau spring A, dia nampak spring A adalah gambar ni. Kita boleh terus kira lah, pemanjangan dia 50 cm tolak dengan yang asal 40 cm. So dapatlah 10 cm. Mudah je. Untuk spring B pula sama je. Dia dah jadi berapa tu? 55 tolak dengan 40 cm. So dapatlah ni yang asal dapatlah 15 cm. Okay. So untuk soalan ini formula dia F sama dengan KX, dan perlu diingat untuk pemanjangan spring tukar cm kepada unit meter. So itulah kepentingan menukar unit. Untuk selamat sebenarnya semua perkara awak kira awak kena tukar dalam bentuk SI lah. Alright, so seterusnya adalah kita akan mengira calculate the mass GSIM object B. Okay, GSIM object B adalah daripada sini kita tahu F sama dengan KX. Lepas tu K sama dengan F per X. Okay, so F yang pertama tu adalah 40 Newton. Kenapa 40 Newton? Sebab dia adalah M kali dengan graviti. M 40 kg kan? 40 kg. Bukan. 40 Newton tengok mana? Lambat pula. Oh, 4 kg ni. 4 kg. 4 kali dengan 10 kan? Jisim mg. So dapatlah 40 Newton. Okay, 40 Newton So 40 sama dengan dia punya daya. Okay. So K sama dengan 40 bahagi dengan 10 lah. Pemanjangan K akan jadi 4. Pemalas spring Newton per cm. Okay. Boleh So itu yang pertama. Daripada sini juga K untuk kedua-dua spring adalah sama K dia adalah sama 4. K sama untuk kedua-dua spring. Okay, jadi kita akan kira untuk yang B pula lah. Bila B dia akan jadi F sama dengan merah F sama dengan KX. Next one, F sama dengan KX. So F saya adalah K dia 4, X saya 15. Untuk ini X dia 15 boleh pakai juga lah cm. Cuma nanti bila nak mengira energi energi bertukar. So F untuk ini 15 kali 4 adalah 60 Newton daya. Oh hilang lagi macam tu pula. Okay, boleh Alright, so next one adalah kita akan kira pula W sama dengan mg. Okay, weight adalah weight. So weight adalah mg. Kita nak cari apa sekarang? GSIM M sama dengan weight per G. Weight saya adalah 60 bahagi dengan gravity will always be 10 lah. Alright, so our M is 6 kg. So that is the answer for soalan. Boleh Okay, so soalan B menyatakan tentang tenaga kepayaan kenyal. Okay, tenaga kepayaan kenyal adalah TKK lah, tenaga kepayaan kenyal yang mana dia adalah setengah Fx square. Okay, so dekat sini bila dia 15 cm, tukar kepada meter akan jadi 0.15 meter. Kecil betul. Okay, so dah kalah dapat energi dia akan jadi 1/2. F saya yang berkaitan ini setengah kx kuasa 2. Alah salah pula. Setengah fx. Sekejap. So buat yang baru lah Untuk soalan seterusnya, saya punya energy is setengah kx square. So our x here adalah 15 cm tukar kepada unit meter akan jadi 0.15 meter. Okay, so kita punya K tadi adalah 4. So E sama dengan setengah kali dengan 4 kali dengan X 0.15 kuasa 2. So E saya akan jadi 0.045 Joule. So that is the answer. Boleh? Alright, so settle soalan nombor 11 selesai. Soalan 11 selesai. So saya akan pergi soalan nombor 12 dengan cepat sikit. Okay. Soalan 12 adalah soalan berkaitan dengan tingkatan 5. Tak ada masalah juga sebenarnya. Soalan nombor 15. Yang ini adalah, kalau tengok daripada gambar, ini adalah, okay, namakan komponen. Kalau nampak dekat gambar ni, Raja 12.1, kita ada komponen ini, nama dia semestinya diode. Tidak lain, tidak bukan.
Okay, yang pertama awak akan terangkan bagaimana komponen S menghasilkan rektifikasi. So rektifikasi buat tingkatan 5 ada nota yang kat situ. So basically macam revise mula lah rektifikasi. Okay, rektifikasi untuk ini yang pertama sekali awak kena cerita dalam setengah kita. Okay, dalam setengah kita yang pertama. Okay, arus melalui diode S. Okay, kerana voltannya positif. Okay, lepas tu setengah kita yang kedua. Okay, arus melalui diode S juga. Ini tidak ni. Tidak melalui diode S. Kerana voltanya negatif. Okay, last sekali. Diode S membenarkan hanya satu arah. Diode S hanya membenarkan arus melaluinya dalam satu arah sahaja. Dalam satu arah sahaja. Okay, dalam setengah kita yang pertama. Boleh lah Okay, settle. So itu adalah perbincangan. So markah last ni markah 2 arus membenarkan satu arah. Pada kita yang pertama ni markah ni 2 dah markah, ni 1 markah, 1 markah. 4 markah. Okay, boleh Alright, settle settle. Okay, boleh Oh, so next one. Terima kasih kerana memberi respon. Kenapa saya ada 19 orang ni Banyak lain? Tak ada Sakit perut Ya. Tak tahu. Tak tahu? Apa hati awak? Tak tahu. Kecil hati apa? Makan hati pula jangan. Tak. Tadi pun kelas sikit. Hari ni hari tidur. Tak. Cing. Hari tidur? Serius ah? Cikgu ramai je terajak. Oh, terajak subuh. Okay, tak apa. So soalan yang B adalah direct ni sebenarnya. Soalan B adalah soalan elektrik letak transistor yang boleh menyalakan lampu secara automatik. Okay, berdasarkan ini cari beza kepayan antara titik X dan juga Z. Okay, cari X dan juga cari Z. Okay, cari X dan juga Z. Beza kepayan melintasi X dan juga Z. X dan juga Z kat sini. Okay. Alright, so daripada sini, beza kepayaannya sebenarnya sama je lah. Sebabnya lita yang sama So 6 volt terus lah. Directly boleh tengok gambar je. Yang ada masalah bila dekat sini jumlah rintangan X dengan Z. Okay, ini jumlah rintangan. Bila rintangan dekat sini, gambar saya adalah gambar sesiri. Sesiri jadi RJ sama dengan 20 kilo ohm tambah 10 kilo ohm. Dia akan jadi 30 kilo ohm. Okay, ini adalah total resistance RJ adalah rintangan jumlah. Okay, seterusnya adalah mengira arus pada XZ. Mengira arus pada XZ. XZ saya untuk mengira arus, kita dah tahu V sama dengan 6 volt. Dan juga I adalah RR. R kan? R saya tadi saya dah kira sebagai 30 kilo ohm. Okay, 30 kilo ohm. Jadi saya bolehlah kira V sama dengan IR. Okay, V sama dengan IR. Ini adalah 6 I dan juga 30 kilo ohm. So I akan jadi 6 bahagi 30 kilo ohm. So I saya akan jadi 0.0002 arus ampere. Tak nampak Oh nampak. Boleh Dah siap. Okay, soalan yang keempat. Calculate the potential difference, beza keupayaan dekat YZ pula. Okay, soalan keempat dia lebih kepada YZ. YZ adalah dekat sini. So cari dia punya tempat lah. So untuk YZ saya adalah
Dekat sini saya punya rintangan adalah 10 kilo ohm saja. Okay, nampak ni yang biru. Dan juga saya punya arus, bila dia sesiri, arus dia sama lah. So arus yang sama adalah 0.0002 tadi kita dah kira. Jadi kiralah V sama dengan IR. B sama dengan 0.0002 kali dengan RR adalah 10 kilo. So V akan jadi 2 volt. Boleh soalan pengiraan. Soalan kat sini formula dia B sama dengan IR je. B sama dengan IR, B sama dengan IR. Lepas tu rintangan ni adalah hasil tambah RR. Sebab dia sesiri. So saya rasa bukan kategori yang sukar juga sebenarnya soalan ni. Dah Alright, so next one, soalan seterusnya adalah melibatkan tingkatan 5 juga. Ini adalah tentang kita punya cathode, gate, anode dan sebagainya. Okay, so bila cathode, gate, anode dan sebagainya, kena baca lah. Ini adalah sistem penghadang automatik. Sistem penghadang automatik di sebuah tempat kereta. Okay, di sebuah tempat letak kereta. Dan tempat letak kereta tadi apa? Palang itu hanya terangkat apabila sebuah kereta berhenti pada pad P kat lantai ni, pad P, dan butang Q ditekan. Butang Q ditekan. Kan pernah tengok kat Aeon kan? Bila letak kereta kat situ, lepas tu tekan tet, barulah palang tu. Kan? Biasa kan? Biasa. Dan dia juga telah memberi informasi untuk awak yang mana input dia kalau kosong menyatakan kereta tidak berada pada pad P. Satu kata kereta berada pada pad P. So satu mesti ada kereta. Ada. Next yang kedua, kalau kosong tidak ditekan, satu butang ditekan. So definisi satu juga menunjukkan butang Q ditekan. Boleh? Baik. Seterusnya, apakah soalannya? Oh, soalan tak sampai sini lagi. Okay, soalan seterusnya. Soalannya memilih tadi. Okay, memilih tadi. Okay, ada beberapa gambar lah. Nampak macam susah tapi sebenarnya kita tengok gate je. Gate dia mestilah dan ke satu lagi ni. Ada tak ni macam informasi tentang gate logik lah. Okay, yang ini adalah soalan. Apabila anda digendaki menentukan sistem penghadang automatik yang paling sesuai untuk menaikkan palang. Kaji spesifikasi keempat-empat sistem penghadang itulah. Okay, so kita nak tengok, kita nak explain input satu je daripada kriteria tadi je sebenarnya. Okay, so nak beritahu kan apakah yang awak nak bagi tahu dekat sini. Input P dan Q dan sebagainya. Okay, input P1. Okay, input P mestilah. Okay, input P1 mestilah berada dekat kereta lah. Okay, berada dekat kereta. Dan Q tadi dia, kalau satu dia kereta, kalau kosong, input P kalau dia satu, kereta berada pada pad P. Kan? Lepas tu kalau input P juga, kalau kita cerita kosong, kereta tak ada kan? Tak ada kereta lah yang ada kat situ. Kereta tidak berada pun boleh. Tidak berada di pad P. So markah 2. So awak hanya perlu explain 1, 2. Dah siap. Okay. Untuk input Q pula, Q tu kena tekan dengan tak tekan kan? So awak mendefinisi sahaja input Q ni, kalau dia 1, maksudnya kita punya butang ditekan. Dia macam-macam lain sikit soalan dia kan? Tapi bolehlah diteruskan. Untuk soalan yang kedua, kalau input Q saya kosong, butang tidak ditekan. Okay, butang tidak ditekan. Okay, seterusnya adalah apakah kombinasi gate logic. Kombinasi yang kita nak, kita mesti nak output yang satu apabila saya nak tekan butang dan saya nak kereta ada. Betul? Ataupun boleh tukar sikit macam nice sikit. Output satu apabila input P saya 1 dan Q saya mesti 1. Kena ada perkataan dan lah. Dan Q1. Okay, P1, Q1. P1, Q1. Boleh? Okay. Dan apakah alatan lain
Okay, daripada sini bila P1Q1, kalau kita belajar gate logic, dua kaki yang mesti satu. Jadi kita akan dapat jawapannya sebagai get dan lah. Get kita adalah get done. Get done. Okay, boleh Alright. So apakah keperluan tambahan untuk switch geganti? Untuk soalan ini mesti meletakkan palang itu dia palang memerlukan voltan tinggi, okay, untuk diangkat. Jadi untuk palang itu kita memerlukan satu switch geganti, kita perlukan relay switch, switch geganti diperlukan. Ini adalah konsep elektromagnet, so boleh luangkan masa untuk tengok balik lah. Okay, dapat Ini contoh lah. Okay, so daripada kriteria ini, dia mesti ada get done kan? Okay, mesti ada get done. Jadi daripada gambar tadi, kita boleh pilih lah. Kita nak pilih siapa. Okay, mesti ada get done. So ini bukan, ini pun bukan. Betul? So ini done, ini done. Tapi tiba-tiba done ada tak pula. So absolutely salah lah. So saya nak ambil jawapan dia, pilihlah L. Okay, L. Saya pilih L. Saya pilih L kerana, so awak explain balik lah. Kerana kombinasi get P1 dan Q1. Betul awak explain juga tentang relay switch dan seterusnya. Dan pada saya dia bukan level soalan yang sukar. Okay, dah siap? Habis soalan? Okay, dah Alright, so hari ni seperti yang ni saya akan discuss sikit tentang cahaya. Sebabnya saya nak harap awak tidak membatalkan bab cahaya sebab bab tu tak susah pun. Cumanya nanti kena buat banyak-banyak kali latihan lah. So apa yang kita akan lakukan adalah saya akan cuba membantu untuk mengingat. Boleh untuk bantu untuk mengingat So alamak apa cerita ni? Okay. Alright, so kita pergi satu persatu lah untuk bab ni. Hari tu kita dah pergi pembiasan. Okay, pembiasan. Dan yang penting untuk bab ini, saya go through sikit. Yang ini, lukisan. Okay, lukisan Alamak, slow lah. Okay. So, lukisan ini, untuk lukisan macam ni, apa yang perlu ingat, mestilah daripada image ni atas dengan yang bawah lah. Okay, yang bawah. Okay, yang penting ini adalah dalam real dengan dalam apparent. Yang ni dalam ketara dengan dalam nyata lah. Okay, ini yang perlu diingat jugalah. So, daripada sini awak kena tahu garis normal. Lepas tu mata untuk lihat saya punya shilling tadi. Okay, saya overview sikit je. So, next one adalah susahnya. Tak boleh lah tu. Okay, soalan yang kedua adalah saya cerita sikit tentang pantulan juga. Nanti saya cerita kat awal. Ni kita dah belajar juga So, yang ni boleh ingat lah. Okay, tak ada masalah kot untuk ingat. Yang kedua adalah yang ini. Yang ini saya permudahkan untuk awak. Kalau dapat diulang semula, awak sememangnya kena ingat cara nak lukis. Okay, so kita go through satu persatu untuk sini sekejap. Okay, sebab apa Sebab kalau awak tengok modul tu, semua kena lukis. Okay, so langkah pertama mesti ada F dan F. Kalau dia kanta cembung, dia mesti selari dan pergi kepada F. So tulis note kat sini, mesti selari dan pergi kepada F. Yang kedua, dia mesti daripada objek tadi, dia terus pergi kepada pusat kelengkungan. Okay, dia mesti pergi kepada pusat kelengkungan, titik tengah ni. Kita bagi dia sebagai P. Okay. Yang ketiga, gambar dia terus direct dan terus pergi ke sini lah. 3 kali je lah persilangan lah. 3 kali persilangan. Yang ketiga adalah persilangan yang kita cari lah. Boleh? Okay, so macam kena ingat sebab apa? Sebabnya ada soalan untuk lukis. So sayang lah kalau tak boleh buat. Okay.
Berbeza dengan kanta cekung, so saya conclude terus. Kanta cekung tadi, yang penting nak ingat kekung ni adalah kuruslah cekung. Ni pun cekung. Ni pun cekung. So kita buat note terus lah untuk supaya awak boleh ingat dan boleh buat lah. Alright, untuk kanta cekung, langkah pertama adalah selarikan. Dan dia pergi kepada F. Tapi F saya yang di sebelah, boleh buat note kiri. F dia lah. Okay, so dia macam ni. Lepas tu dia dot pergi dekat F dia. Boleh Dua-dua benda sama pergi F. Tapi F ini di seberang sana kalau cembung. Kalau yang ini F dia dekat kiri. Diri sendiri lah diri sendiri punya F. Backward. Alright, so next one. Boleh juga cuba buat ini adalah F juga. Ini pun F. Garis yang kedua masih lagi sama. Dia straight kepada titik tengah kan. Titik tengah tadi. So saya bagi dia P tadi kan. So dia terus pergi kepada garis P. Okay, daripada puncak objek tadi terus pergi ke P. So langkah ketiga adalah persilangan. So hopefully boleh ingatlah kot. Ini adalah. So selari, lepas tu tadi pergi sana straight tapi dia patah balik. Okay, garis pertama kan. Garis kedua dia adalah mungkin boleh kali lain kot. Garis kedua bersilang. Dia terus pergi pada titik tengah P tadi. So image saya dekat sini. So cara lukis. Boleh So cara lukis. Boleh. Alright, so next one adalah apa lagi yang perlu diingat untuk bab ni. Saya pergi daripada sini juga adalah ni adalah pantulan dalam penuh Okay, pantulan dalam penuh tadi. Okay, pantulan dalam penuh adalah sebenarnya tak adalah susah sangat pun. Apabila sudut 7I dia terus meningkat, R juga meningkat. So ini adalah cerita biasa cerita biasa. Dia cerita pasal pembiasan. Kalau yang biasa pembiasan, ini adalah garis normal. Ini adalah saya punya I. So dia akan terbias. Ini yang normal biasa lah. Dia akan terbias. Jadi cerita pembiasan. Tetapi sinar dia masih ada yang terpatut tapi dia tak kuat lah. Okay, dia tak kuat. Yang kedua, ini yang cerita pasal KL dekat tadi lah. Okay, KL mendekati garis normal Okay, kalau yang kedua, apabila sinar dibiaskan bergerak di sepanjang sepantaran kaca dan udara, perbezaan medium. So macam biasa, garis mesti garis normal. Dan kisah dekat sini, bila R saya yang reflected tadi dapat 90 darjah. Okay, reflected saya menjadi 90 darjah kerana okay, had sinar dibiaskan adalah dibiaskan atau tidak boleh mana-mana lebih besar 90. Okay, the angle of sudut 7 dalam medium lebih padat dan dipanggil, ini adalah apabila sudut genting apabila dia C saya sama dengan sudut genting, I saya sama dengan C. So I, ni I kan, sini R I, sudut 7 saya kes dia bila sama dengan C, saya punya reflected akan jadi 90. Okay, 90 darjah. So ni cerita yang kedua. Boleh Okay, so yang ketiga adalah apabila, ini yang baru cerita pantulan dalam penuh. Ini kes pertama, kes kedua, kes ketiga. Okay, ini kes pertama, kes kedua dan kes ketiga. Kes ketiga adalah apabila I saya lebih daripada C. Okay, apabila I saya lebih daripada C, jika sudut 7 bertambah supaya ia adalah lebih besar daripada sudut genting. Okay, daripada sudut genting, I lebih besar. Jadi bila dia lebih besar sini, so sudut genting bahan tu adalah tertentu. So dia terus menjadi pantulan dalam penuh. Dia masuk dalam balik. Okay, dia masuk dalam palut Okay, ni baru cerita pantulan dalam penuh. Boleh So ni adalah cerita pantulan dalam penuh. Kriteria dia adalah daripada objek yang lebih tumpat kepada kurang tumpat. Okay, so ini adalah fenomena pantulan dalam penuh. So cerita yang awak dapat cerita bangau tu, bangau, lepas tu bawah tu bangau kan. Bangau atas, bangau bawah. Kuis tu kan. Itu jawapannya adalah pantulan dalam penuh lah. Soalan tanya kat situ ke? Tak nampak lah misal saya buat cakap je. Saya nak tanya,
Ya, kalau dia tanya sudut tuju berapa, dia akan bagi biasa. Ya, betul. Dia akan bagi mana-mana informasi yang berkaitan. Awak tak payah hafal. Okay, kalau dia tanya sudut biasa, awak dia bagi kecil lah. Sebab tu saya kata benda ni dia tak susah tapi dia simple. Tapi itulah harapan tinggi jangan abaikan bab ni. Sebab dia bukan susah. Sebab nanti kalau awak tengok modul, soalan ni pun macam lebih kurang. I tu mesti 45 ataupun I tu mesti 42 macam tu. Bukan I. Sudut genting. Okay, nanti akan tengok, kita akan cubalah. So itulah saya rasa kita boleh go dengan bab ni. Sebab bab ni akan every year tahu keluar dan senang sebenarnya. Bukan senang, maksudnya boleh dipermudahkan. Alright, so settle. Boleh So apa lagi yang penting? Tadi pantulan So cerita pasal bangau tu jawapan dia pantulan dah penuh tau. Yang soalan yang awak tanya tu lah. Siapa tanya tu lah. Bangau tu terpantul kan. Ni bangau. Bangau. Lepas tu dalam ada air kan. Kita gambar bangau juga. So bangau. Ini jawapan ni pantulan dalam penuh. Yang mana saya punya lukis tadi. Ni tadi sudut tuju kan. So dia macam ni. Lepas tu dia pun macam ni. Macam tu lah gambar dia. Dia sama lah gambar dia. Okay. So ni bangau tadi. Dia pun bangau. Boleh lah bangau pun tak berapa nak jadi bangau dah. Alright. So sebenarnya bila yang tu yang cantik sikit, saya pun dah mencari. Alamak, mana pula tadi? Cikgu, saya ingatkan tu pantulan je. Pantulan dalam penuh lah. Sebab dia macam cerita tu. Cerita apa tu? Alah, cerita apa tadi? Cerita bangau lah. Salah pula. Okay? Boleh lah. Tak apa. Jangan risau. Sebab tu kita belajar. Okay? Seterusnya, apa yang penting lagi daripada sini adalah saya nak differentiate sikit tentang bentuk cermin pula. Okay? Cermin sata, cermin cekung dengan cermin cembung. Sebenarnya cermin sata ni dia straight je. Okay, lepas tu cermin cekung. Cermin cekung tadi seperti awak boleh ingat, memang terpaksa lah. Cermin cekung ni dia sebenarnya diambil kawan kepada cembung. Cembung punya kanta. Okay, sebab nanti cuba ingat satu benda. Macam awak ingat gambar kanta cembung kan? Awak ingat gambar kanta je. Bila dia cermin, awak ingat dia macam ni. Faham tak? Boleh So saya ulang semula. Kalau nak ingat, ini gambar kanta cembung kan? Okay, bila dia cermin, awak akan ambil yang tukar warna lain. Awak akan ambil yang hitam ni. Ini adalah saya punya cermin tapi kawan yang berlawanan. Cermin cekung. Dia macam tu. Faham Okay, so kalau kanta pula. So awak ingat kanta cekung punya gambar. Okay. Lepas tu awak ambil gambar ini, awak potong. So bila dia cermin, gambar dia yang ini. Allah. Gambar dia yang ini. So ini adalah kanta cekung dan kawan yang berlawanan, kawan lawannya adalah cembung, cermin cembung. Boleh So sebab awak ingat kanta, lepas tu kalau awak ingat lukisan nanti, kalau cermin macam ni. Kita ambil dia punya sisi sini. Merah juga, ya Allah. Okay, ini hitam. Boleh So ni lukisan ni. So nanti bila melukis cermin nanti awak tak adalah confused. Oh ini adalah cermin. Dia ambil kawan sebelah kanan kan. Sebelah kanan cembung. So ini adalah cermin. Opposite of it, cembung, cekung. Dia memang akan opposite. Nanti bila kriteria pun dia adalah opposite juga. Okay. So next one bila dia kanta cekung pun sama. Dia akan macam ni lah. Dia lukis macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia gambis lukis macam ni lah. Ni adalah kanta cekung. Dan dia punya lukisan ni ambil sini kan. So ialah cermin cembung. Macam tu je. So nak bagi bantu ingat lah sebenarnya. Sebab mungkin awak dah macam banyak sangat kan. So tak pasti. Bolehlah snapshot tu. Whatsoever lah. Alright. Seterusnya adalah. So kita pergi seterusnya sebelum kita pergi soalan seterusnya adalah beberapa cerita je lah. Beberapa cerita yang ni saya bagi nota je lah. So mungkin boleh baca dululah. Boleh baca sendirilah. Saya belajar macam tu lah. Kita macam revise balik. Kita ulang balik semula lah. Nota-nota berkaitan macam ni. Ini adalah cahaya. Ada selari menumpuk dan mencapai ni. Saya boleh baca sendirilah. Okay. Yang lain adalah itu boleh baca sendiri. Yang lain adalah seterusnya boleh bagi kuasa kanta nanti. Kuasa kanta ada formula P sama dengan 1 per F. Tapi yang ni kita akan pergi pada modul. Nanti dalam modul dia akan kira 1 per F macam mana. Sebab tu kena buat modul. Yang kedua adalah pengiraan yang bawah ni. Apabila dia kanta cembung, okay, dia punya panjang fokus akan membawa tanda positif. Dan kuasa dia pun akan membawa tanda positif.
Dan bila dia kanta cekung, dia punya panjang fokus akan jadi negatif. Negatif. Tolak negatif. Dan daripada sini juga kita punya kuasa akan jadi negatif juga. So ni macam kena ingat lah. Cembung adalah positif. Okay. Lagi adalah daripada sini kita ada formula P sama dengan 1/F. Yang mana unit dia akan jadi bila unit dia adalah diopter. D-I-O-P-T-E-R. Okay. So siap. Right. So saya pergi go through sikit-sikit lah. Sebenarnya kalau kita buat modul kita boleh lancar sikit lah. Okay. Seterusnya adalah aplikasi tadi. Sebenarnya aplikasi macam boleh hafal sikit juga. Okay, aplikasi tadi bila pantulan dalam penuh, aplikasi dia periskop tadi. Boleh ingat Dan nanti kita pergi modul, kita akan belajar lukis ni macam mana. Lukis macam mana. Tapi ni tengok dululah. Nanti kita pergi modul, kita akan lukis balik. Dia akan memantul secara ni kita letak cermin. So dia pantul, ni kita punya garis normal kan. Ni datang, lepas tu sudut sama dia terus turun. Lepas tu ada satu lagi cermin. So dia datang, normal dan dia terpantul. So nampaklah adalah askar ni tadi. Okay, ini adalah submerge punya kapal selam. Okay, ini adalah cerita periskop punya aplikasi untuk pantulan dalam penuh. Dia pantulan, cerita besar pantulan. Tapi dia punya ekstra adalah pantulan dalam penuh lah. Macam nama Siti Nurhaliza kan, panggil Siti. Orang yang sama. Boleh Okay. Boleh tak? Pantulan tapi nama betul pantulan dalam penuh. Boleh lah. Dia macam ada beradik kecil lah. Okey, seterusnya adalah aplikasi untuk cermin cembung. Boleh ingat semula cermin cembung berada di sinilah. Cermin cembung ni dalam Pasaraya dan juga dekat Seleko. Cermin cembung digunakan untuk meluaskan image cermin cembung. Okey. Next. Lagi. Ni juga sama contoh gambar. Ada gambar jalan raya kan. Awak nampak ni cermin sebenarnya. Boleh ni cermin cembung yang kita nampak lah. So dia membantu untuk jalan raya lah. Kalau perasan kat jalan raya banyak Okay, so saya lagi cerita. Cerita lagi adalah pantulan cahaya. Yang ini adalah cermin SATA. Cermin SATA dekat kedai ni. Contoh kedai kat rumah pun ada. Rasa rumah orang kaya ni dia letak cermin untuk jadi rumah dia luas sikit. Okay, ni cermin SATA. Dan kalau kelas menari kan, dan juga kedai gunting rambut yang biasa je, dia adalah cermin SATA pun boleh. Okay, cermin SATA pun boleh dan cermin cembung untuk tadi tu. Okay, cermin SATA. Dan cermin solek adalah cermin cembung. Kejap lagi saya tunjukkan lagi. Alright. So ini ada gambar-gambar lah. Sebenarnya tengok gambar macam awak kan visual. So bila nampak gambar dia menarik sikit lah. Next one. Yang ini tadi lah. Yang ini tadi adalah beberapa cerita So saya akan bagi kat awak lah ni. Ni ada gambar. Ni sebenarnya Science Form 1. Okay. Kita tengok sikit cermin dalam meter. Okay, ini adalah emitter kita. So untuk cermin SATA, ada satu cermin dalam meter. Ada periskop tadi. Ada kaleidoskop lah. Dan ada juga pengujian mata. Untuk cermin cembung, tadi kita ada kat kedai. Cermin keselamatan nama dia. Betul? Cermin keselamatan kat hujung penjuru kedai. Dan juga cermin sudut tersembunyi. Ni tadi dekat selekoh jalan tadi. Okay. Dia dua benda yang boleh cerita sebagai berbeza pun boleh, tak ada masalah. Satu cermin keselamatan sebab tengok pencuri dalam kedai runcit kan, kat hujung tu ada. Dan juga cermin sudut tersembunyi, maksudnya kalau ada selekoh tajam. Dan kalau perasan, dekat kereta punya side mirror ada kereta yang letak satu cermin cembung kat sini. Tapi tak semua kereta lah, kadang-kadang kereta yang dah sekarang dia dah siap ada. Okay. Kalau kereta yang ni dia tambah satu cermin bulat je dia tampalkan. Inilah cermin cembung yang mana dia bagi blind spot tu nampak lah. Cermin cembung dilekatkan, kita lekatkan. Cermin cembung dilekatkan pada cermin SATA tadi untuk satu medan penglihatan yang lebih luas lah. Lebih luas. So boleh ingat sikit kalau kita tambahkan cermin cembung, dia punya gambar rajak akan menjadi lebih luas medan penglihatan. Boleh Okay, so last satu lagi aplikasi adalah tentang cermin cekung tadi. Dia tadi cerita saya punya dalam rumah. Ni nama dia adalah kita letak pemantul cahaya dalam teleskop lah. Okay, dalam tu ada kanta, dalam tu juga ada cermin.
Teleskop kan biasa nak tengok sesuatu yang di luar dengan kuasa yang tinggi, so ada beberapa benda yang kita termasukkan lah. Ini juga adalah cermin cekung untuk cermin untuk bersolek tadi. Okay, boleh juga ni lah, dia memperbesarkan awak punya jerawat dan sebagainya lah. Kan ada eyeshadow boleh nampak lah. Dan ada satu lagi, pemantul cahaya dalam lampu suluh juga menggunakan cermin cekung dan juga pemantul cahaya dalam projektor. Okay, so bila bab ini kita akan belajar lukis nantilah, belajar lukis macam mana nak susun gambar tu turun bawah ke, kan macam ni ke, tu turun. Kita akan go into detail bila kita buat modul. Ya, okay, so settle So nanti saya bagi kita pergi latihan lah. Satu lagi yang penting juga adalah tadi pantulan penuh kan. Satu lagi sekejap 2 minit untuk saya mencari tadi. Okey. Jap. Boleh So memang sunyi Semua kelas sunyi Tak. Entahlah, tak apalah. Okey, bolehlah. Boleh So tak adalah tertekan jiwa raga Boleh. Tu lah. Tak apa. Okey. Alright, so saya tambahkan sikit gambar. Cuma tadi tak save lagi gambar. Okey, so seterusnya adalah saya kembali on track. Wah. Okey. Boleh Juga ada song. Boleh. Boleh go. Boleh lah. Ini adalah cerita pemantul jalan raya. Oh, loading sikit. Pemantul jalan raya. Kita tengok gambar dulu, nanti kita akan pergi detail macam nak buat. Ini pemantul jalan raya yang mana banyak cerita lah. Sekejap. Paling sunyi kan? Kenapa Jok garang ke? Taklah, tapi saya tak ada sini sangat. Dah pergi saya ke atas. Okay. Ini adalah pemantul jalan raya. Contoh lain ni. Pemantul jalan raya ni dia adalah pantulan dalam penuh. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang kan soalan kan dia bagi gambar je macam ni. Pernah tengok dekat jalan raya? Nanti bila kita punya lampu kereta datang, lepas tu dia patah balik. Macam tu. Okay. Lagi ada macam gambar lah. Ini pun macam horror tapi dia adalah pemantul jalan raya juga. Boleh Dia macam ET sikit mungkin. Kapal atas lah. Okay. Pemantul jalan raya lah. Dia pantulkan. So boleh digambar lah. Okay, daripada situ tadi saya tunjuk sekali lagi. Ini untuk lukis. Tadi nak ingat. Okay, imej kanta cekung. So tadi dah ingat kan? So bila dia kanta cekung. Okay, bila dia kanta cekung tadi. Kanta cekung. Siapa dia punya kawan baik? Kawan baik dia adalah cermin cembung. Yes. Okay, terima kasih. Dia dua-dua ni kawan baik. Dan dia punya ciri ni. Dia share ciri yang sama lah. Okay, boleh Boleh ingat dah kot. Boleh ingat sikit lah. Okay, kanta cekung sama dengan cermin cembung dan ciri dia mesti ada tegak, maya dan diperbesarkan. Okay, boleh Alright, so nak boleh ingat tu tak apalah. Kanta tadi maya, tegak, diperbesar. Virtual, upright, diminish. Boleh ingat VUD. Virtual, upright dan diminish ni diperbesar. Diminish pula, magnified lah, VUM kan. Salah lah, cakap until salah. Okay. Di VUM. So dia adalah VUM. Virtual, upright ni tegak. Dia betul lah, diminish. Okay, diminish Diminish. VUD. Betul VUD. Nak ingat boleh lah VUD. Satu lagi kalau dah lupa cakap Melayu, awak tulis lah diminish. Boleh je, tak ada hal. Okay itu diminish. Okay, seterusnya tadi daripada situ juga. Yang ini adalah gambar kanta cembung.
Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah gambar kanta cembung. Okey, siapa kawan baik dia? Kawan baik dia adalah cermin cekung. Okey, cermin cekung. Jadi dia ada 6 gambar dan 6 gambar ni pun mempunyai ciri yang sama. Tu yang saya kasih gambar tu kan. Wrist kan, kalau awak nampak saya lagi print out tu read. Lepas tu ada wrist. Lepas tu rim. Lepas tu boom. Boleh ya? Ni adalah lokasi untuk ingat. Apabila saya punya U kurang daripada F, saya punya image akan jadi ni, VUM, Virtual Upright Magnified. Okay, bila saya punya U sama dengan F, saya punya cara nak ingat dia akan jadi Virtual Upright Magnified juga. Okay, dan bila dia rim, dia adalah apabila saya punya U berada di antara F dengan 2F. Boleh? Dan bila dia wrist, apabila saya punya U sama dengan F. Dan bila dia read, read adalah apabila dia U lebih besar daripada 2F. Okey ya? Saya nak kena tutup pula tu. Awak tengoklah gosip sekejap. Boleh ya? Boleh ya? Okey ya? Ke awak minat tengok gosip? Tu cara saya nak ingat. Saya nak ingat lebih kurang ya. Sebabnya memang itulah cara dia. Okey? Ini pun sama gambar tapi dia gambar cermin. Sekejap lagi kita pergi tengok gambar cermin pula. Dah ada sebut dah ya. Kenapa jadi macam ni? Okey. Boleh ya? So seterusnya adalah cara nak lukis pula. Kita pergi pada lukis pula. Cara melukis cermin. Mana cermin tadi? Okey, cara melukis cermin tadi. Untuk cermin, kalau kanta tadi bila kita lukis, dia ada kat sebelah sana gambar. Okey. Dia akan jadi, kalau sini objek, sini adalah image. Bila gambar saya dekat sini, saya akan directly boleh cerita dia punya image akan jadi nyata semua tu lah. Okey. Kalau dia merah, dia nyata Tapi kalau untuk kanta juga, contoh kalau biru, saya punya image kat sini. Allah. Okay, saya punya image, ini image. Bila dia berada di sebelah yang sama, dia akan jadi image maya. Ini untuk kanta. Berbeza dengan kalau kita punya cermin. Cermin dia akan lukis, bila kita cermin, dia akan lukis satu atas, satu bawah. Okay, satu atas, satu bawah, satu bawah. Dia berada di atas bawah. Okay, so beza Yang ini dia boleh pergi sebelah sana atau dia boleh pergi sebelah sini yang sama. Yang ini dia pergi atas bawah. Okay, so hari ni saya nak pergi detail sikit untuk cermin sebenarnya. Boleh sekejap Ke tak boleh? Boleh lah. Boleh lah boleh. Okay. So cermin yang ini adalah tadilah. Okay. Boleh So bila cermin dia sebenarnya cermin dia bulat. Bila dia bulat, dia mesti ada sini adalah saya punya pusat cermin. Ini saya punya F. Lepas tu saya ada C ni curvature lengkungan curvature. Ada C. Dia bagi sebagai C. Untuk kanta tak ada C. Kalau kanta dia ada F. Lepas tu sini 2F kan. Tu beza kanta dengan C. 2F. Tapi sebenarnya jarak dia samalah. Sini 1 cm, sini pun 1 cm. Sini pun sama. Daripada F kepada pusat kanta sini 1 cm. Ni pun 1 cm. Tapi kita tak bagi tahu dia C ni sebagai F lah. Walaupun sebenarnya C ni sama dengan 2 kali F. Okay. Kita tulis dia sebagai C. Bila lukis kanta. Bila lukis cermin. Okay. So boleh tengok sama-sama. Kalau kita nak lukis cermin sama-sama. So kalau yang ni, bila objek dekat infinity, memang kena belajar lukis jugalah. So lukis untuk kanta senang sikit nak ingat berbanding dengan lukis untuk cermin. Sebab kanta tadi ada 2 cerita kan. Jalan terus. Okay. So untuk cermin ni, so saya nak tengok satu-satu kejap. So ini adalah cermin, apa tadi? Apa ni? Cepat.
Cermin apa? Cembung ke Cembung. cermin? Cekung. Cekung kan? Sebab apa tadi? Ah, Sebab cekung. sebab dia ambil si cembung punya. Jadi dia adalah cermin cekung. Saja tak tulis nama gambar. Okay, so dia adalah cermin cekung So langkah pertama kalau dia adalah infinity, untuk cermin dia akan siap-siap tulis F dan juga C. So kita lama sikit untuk lukis sebab ada soalan banyak lukis. Alright. So apa yang kita akan buat? Kita akan direct pergi F. So langkah pertama direct pergi F. Dan dia akan selarikan F dan selari. Langkah kedua dia pergi pada C. Dia pergi pada C. Langkah kedua dia melalui C. Okay. So daripada sini kita boleh dapat kita punya image. Okay. Tadi kalau image dekat infinity ni kat infinity. Okay. So settle So dia punya ni kalau image dekat infinity dia mewakili U lebih besar 2F lah. Betul tak? U ni jarak objek kan? Jarak objek dia terlalu jauh. Infinity. Jadi dia adalah RIM kan? RID kan? Read. Boleh ingat adalah read. Read, real, inverted, diminish. Okay, sambil buat, sambil ingat lah. Alright, next one. Bila dia adalah, tak boleh. Okay, dia bila dia yang kedua, gambar yang kedua, bila dia cermin juga. Dia dekat sini lah. So, lebih kurang sama juga. So, boleh buat sama yang pertama. Langkah pertama, selarikan. Selari. Dah kena dekat cermin, dia akan pergi pada F. Selari dan melalui F. So boleh buat juga F saya sebelah kiri. Boleh je. Tambahlah apa-apa yang boleh awak ingat. Alright. Yang kedua, daripada puncak tadi dia akan pergi kepada melalui F juga. Melalui F directly. Melalui F. Okay, melalui F Ni F. Dan bila F, dia pun selarikan. So langkah kedua tadi dia melalui F. Dan juga dia selari. Dia macam terbalik cerita kan. Kan, mula tadi ni selari, lepas tu kena F. Lepas tu yang kedua dia pergi F, lepas tu dia selarikan. Okay, so dapatlah persilangan. Persilangan. Okay, untuk ini, tadi kan saya dah cerita kalau U dia lebih besar daripada 2F, masih lagi U lebih besar daripada 2F, dia masih lagi read, R-I-D. Okay, so settle gambar kedua. So, boleh ingat cara tadi, ada dua cara je gambar untuk lukis. Okay, yang ketiga adalah macam tak boleh nampak ni. Yang ketiga Yang ketiga adalah bila U sama dengan 2F, betul-betul dekat atas. Dia akan cerita U sama dengan 2F, tetapi realitinya untuk cermin kita ada pusat kelengkungan je C ni. Kita tak tulis F kat sini. Kita tulis dia C. So dia berada betul-betul atas C. So cara juga ingat kita akan selarikan, masih lagi sama, selari pergi pada F. Lari pergi pada F yang di sebelah kiri kita lah. Okay. Yang kedua pergi kepada ke F dan terbalikkan dia, selari. Okay, lepas F baru dia selarikan. Boleh ingat? Boleh ingat tak kot? Cara nak lukis. Alright, so daripada sini U sama dengan 2F. Tadi dah belajar untuk ingat dia adalah RIS, real, inverted dan sama size. Ini same size. So nanti dia akan betul-betul atas ni. Okay, itu yang seterusnya. Okay, yang keempat. Yang keempat bawah sekali lah. Bolehlah kot. Nanti saya bagilah dia punya ni. Lukisan ni. Alah. Okay, so basically dia macam ni lah. Nampak ke? Okay, basically dekat sini. So sama juga selari. Langkah pertama selari. Langkah kedua pergi kepada F. Pergi pada F di sebelah kiri. Langkah kedua terus pergi kepada F. Dan selarikan. So boleh ingat dah. Selari F. Lepas tu F selari. So dia akan bersilang atas bawah kan. Gambar daripada tadi satu ke atas, satu kat bawah. Satu ke atas, satu kat bawah. Okay, dia gambar atas bawah. Itu cerita cermin. Alright. So basically dah settle lah kot untuk cermin, untuk lukis. Memang kena belajar lukis. Memang kena pegang lah. Nak ingat lah sikit tadi. Ingat lah lukis tu macam mana. Cermin satu lagi adalah cermin cermin apa ni? Cermin cembung lah. Cembung. Nasib dia ada.
Okey, angkat tangan. Boleh ada simbol angkat tangan kan? Macam mana cikgu? Tak ada? Kan ada raise hand. Tekan Apa? dekat yang tu. Sebelah mat. Fazana ada raise hand. Cari. Alah nak angkat juga. Mana? Ada Miss Alina ada raise hand. Tak ada pun. Sebelah mat tu. Sebelah bawah. Jap. Update lah tu. Izzah test. Ada. Ya, Miss Alina pun dah angkat tangan. Izzah pun dah angkat tangan. Ibrahim angkat tangan kat situ pun boleh. Aduh, hai, sabar je lah. 11.30 lah, tak siapa panggil saya. Tak apalah, kita berhenti untuk angkat tangan jap. Ada cikgu tadi tapi dia tulis kat mesej. Oh ya ke? Irsyad angkat tangan. Oh, tulis kat mesej. La ilaha illallah. Tulis kat mesej. Okay. Tak apalah. Saya tak baca lah, mesej saya kan bercerita. Okay, so sikit lagi untuk dia cermin cembung. Bila dia cermin cembung, dia punya lukisan kat sini, dia sebenarnya kita lengkungkan je tapi kita akan lukis atas garis lurus juga sebenarnya. Okay. So bila cermin cembung dia lain sikit. Tadi tu dia kirikan atas bawah kan. Bila dia cermin cembung sahaja yang dia punya lukisan ada F sini dan F di seberang sana. Okay. So apa yang akan kita lakukan? Kita akan lukiskan jarak objek. Tapi gambar dua je. Untuk cermin cembung gambar dua. Sebab dia sama dengan tadi kanta cekung punya ciri-ciri. Lukisan tak sama Ciri-ciri benda dia sama. Lukisan tak sama. Okay, so langkah pertama nak lukis cermin cembung. Okay, cermin cembung. So langkah dia selarikan dan boleh ingat sikit lah tulis selarikan dan juga dia akan pergi ke F di sebelah kanan. Boleh? Dia akan pergi ke F di sebelah kanan dalam bentuk dot. Terbalikkan ke belakang. Okay, di sebelah kanan. Tadi kalau cermin cekung F kiri. Bolehlah kot, boleh ingat sikit. Alright, so next one. Yang kedua, dia akan pergi terus ke C. Tetapi C mana? C yang kat kanan. Tadi C saya mana? C kiri kan? So ini adalah C saya yang kanan. Saya lukiskan C yang kanan. So saya ambil terus pergi kepada C yang sebelah kanan. Bila dia melintas ke seberang sini, bila dia melintas dekat sini, saya punya akan garis dot. Okay, so dapatlah persilangan. So untuk kedua-dua cerita, dia mesti tidak lain tidak bukan di VUD ciri dia. VUD je. Wood Itu dia adalah virtual, upright dengan diminish. Nak ingat bahasa Inggeris senang sikit. Yang bahasa Melayu ni dia macam maya, tegak, nak ikat huruf susah. Alright, so gambar yang kedua masih lagi sama. Dia ada F dekat sini, dia ada F dekat sebelah sana, dia juga ada C. Okay, sama juga. Gambar yang kedua masih lagi sama. Kita letakkan objek dan dia mesti selari dan pergi ke F yang seberang sana. F yang di sebelah kanan. Bolehlah buat note. Tadi kalau cermin satu lagi sebelah kiri. Okay, sama juga. Langkah yang kedua adalah awak lukiskan dia terus kepada C sebelah kanan juga. Masih lagi cara yang sama. Okay, so kita akan dapatlah persilangan. Okay, boleh So nampak tak dekat sini, bila dia cermin, gambar ini, dia sebelah ada gambar kiri, ada gambar Allah. Dia ada gambar dekat kiri dengan kanan. Kiri, kanan. Tadi bila cermin yang tadi cermin cekung kan. Cermin cekung gambar dia satu atas, satu bawah. Dia beza lah. Okay, tu je cerita dia. Babi okay. So tu lukisan lah. Alright. So saya rasa macam nanti every this hari, second hari kita akan pergi modul cahaya lah. Dia tak susah pun soalan dia. Okay. So saya nak pergi contoh soalan modul lah. Boleh tak? Okay, habis lah. So sedikit je cerita tadi. So kita pergi pada modul. Modul awak mula-mula sekali muka surat yang mula-mula adalah muka surat yang paling last saya hantar tu. Dia sini lah. Ni muka surat awak. Okay. So memang ada modul cahaya yang boleh membantu lah. Okay. So saya baca sama-sama. Bila modul cahaya, so kita revise satu-satu lah tak apa So ini adalah cerita tentang pelajar yang berada
berdiri 3 meter dari cermin sebuah cermin sata. Pelajar melihat imej jam 2 meter di belakangnya. Okey, dia suruh cerita dia adalah ini adalah cermin apa? Cermin sata. So kita pergi modul Pergi modul tu kita pergi go through satu-satu lah. Okey, cermin sata. Next week baru kita pergi mikroskop majmuk dan sebagainya. Okey. Ini adalah 3 meter. Okey, lepas tu sini ni bilik dia kan? Bilik dia. So sini adalah dia punya jam. Okey, jam dia. Dia dengan jam pula adalah 2 meter. Dia dengan jam 2 meter. Okey, dia dengan jam 2 meter. Alright. So dekat sini kita balik kepada mengulang tajuk yang paling simple, tajuk pantulan. Dan dia adalah cermin sata. Bila cermin sata itu dari ciri dia songsang sisi, jarak yang sama lah. Okay, so apakah soalan yang kedua? Soalan yang pertama, ni muka surat pertama tu dia gambar dia macam lari-lari kan? Dah ni gambar cerita. Okay, gambar yang kedua adalah soalan lah. Okay, soalan dia muka surat seterusnya tadi so saya hantar ikut muka surat tu. Gambar yang kedua. Okay, so dia kata namakan fenomena cahaya apabila pelajar tu melihat dalam cermin je lah. So fenomena kat sini bukan pantulan dalam penuh pantulan sahaja. Sebab dia cermin biasa. Okay, pantulan sahaja. Cerita pepantul. Pantulan penuh adalah special case. Bila kita adjust sudut, dapat terpantul kembali. Okay, so soalan seterusnya, berapakah jarak di antara pelajar dengan imej dinding? Ni tinggi sikit soalan dia. So kita ulang semula tadi gambar. Ini tadi pelajar. Sini tadi jam dinding. Jam. Sini tadi adalah cermin cermin sata. Okay. So bila cermin sata, sini adalah jarak dia 3 meter. Sini jarak dia 2 meter. Okay, 3 meter, 2 meter. Kirakan jarak di antara pelajar dengan imej jam dinding. Imej. Okay. Bila kita belajar dia adalah cermin, cermin jarak sini sama dengan jarak imej. Okay. Kalau contohnya sini 5 jam kan? Jam. So sini pun akan jadi 5 jam. Cermin boleh ni cerita pasal jam. Jarak imej sama dengan jarak objek. 5 cm, ni pun 5 cm. Okey? Ada kat sini tak? Okey, angkat tangan. Aduh. Boleh? Nasib baik ada. Bagus ya. Takish, Fazana. Okey. So daripada sini sebenarnya soalan dia mudah je. Kita akan kira imej kan? Sini imej tadi. Imej jam tadi. So sini mestilah walaupun dia kecil dia 5 So 5 tambahlah dengan 3. 5 tambah 3 dapatlah 8 meter. So jawapan dia adalah 8 meter. Boleh Boleh tak? Bila soalan macam ni sebab tu awak perlu faham. Yang mana gambar saya dengan cermin sama dengan gambar saya dekat belakang punya imej. Okay. Seterusnya kalau pelajar tu barulah dia pergi soalan susah sikit bila pelajar tu bergerak 1 meter ke arah cermin. Okay, pelajar tadi dia dah duduk sini kan. So dia berjalan 1 meter, 1 meter je yang baru. Gambar baru dia macam ni. Dia jadi hantu lah. So 1 meter ke depan. Okay. So apakah jarak imej yang baru? Sebenarnya cerita dia 8 tolak 1 je. Dapatlah 7. Dah berkurang 1 kan? So 8 tolak 1 dapatlah 7 meter. Dah siap. Okay. Boleh So soalan C ni tak dapat nak crop gambar dah. Jawapan dah tu. Okay. Jawapan dia, soalan dia tadi, jam dinding itu menunjukkan pukul 9. Jam pukul 9. Pukul 9 macam mana? Pukul 9 macam ni kan? Pukul 9. Lepas tu lukiskan jarum pada rajah ni. Ini jawapan ni. Lengkapkan imej dia. So imej dia daripada gambar cermin dapatlah pukul 3. Ni jawapan dah. Dah siap jawapan dia. Okay. Dah Alright. Pentingnya melukis sebab ada ni soalan macam ni. Pelajar itu bergerak ke kedudukan X. Dia dapat melihat cermin, lampu di dalam cermin. Pada rajah ini, lukiskan rajah sinar. Okay, lukiskan rajah sinar. So, kita akan pergi seterusnya lah. Okay, kita akan pergi seterusnya. Kita akan pergi seterusnya. 11.
melukis dari sini Mana yang kosong? Alah. Okay, so lukis kat sini lah Lukis kat sini. So ini gambar dia. Lukis dari sini. Si adalah cermin. Sebab bila melukis ada beberapa kriteria yang kita pentingkan melukis. Okay. So ini adalah lampu. Ni dalam soalan dia akan siapkan dalam lampu. Dan ini adalah pelajar. So cara-cara melukis supaya awak tidak tertinggal markah. Okay. Saya ulang semula, dia bukan tajuk yang sukar, tetapi kena macam ingat saya nak lukis je. Tak payah kira-kira kan. Saya rasa kalau soalan bab daya lagi susah. Macam setengah MV kuasa 2, keupayaan, awak kena tahu differentiate. Yang ni saya rasa tak ada sukar sangat. Okay, langkah pertama adalah bila dia cermin, saya dah ada share satu video kan. Video kakak dia Nadia tu. Bila dia, yang penting sekali kita akan, bila dia lampu, dia akan straight je untuk image lampu. Ini adalah image lampu. Okay, image lampu. Memantul. Dan kita akan cari dia straightkan, luruskan saja. Garis lurus saja. Okay, tapi yang kat sini, luruskan saja, tapi dekat sini dia geruput-putus nak lukis. Okay. Dan satu lagi yang perlu kita lukis adalah garis normal. Nanti lukislah normal. Yang menunjukkan dia terpantul. Okay. Gambar kedua awak hanya perlu lukis ke bawah ni lah. Dah siap. So ni jawapannya. Ini adalah image. Okay. So boleh lukis. Dan biasanya selepas lukis, dia akan tanya tentang apakah ciri image. So bila image cermin satah, dia mestilah maya, tegak dan dia adalah sama saiz kan. Sebabnya gambar awak tengok cermin kan. Bila awak tengok cermin, saiz awak sama je. Sama saiz. Boleh Okay. Boleh? So saya nak 2 minit sekejap. 2 minit je. Boleh dengar? Dengar kat tangan? Boleh. Okay. So dekat Boleh. hari ini iklan saya adalah iklan adalah bila kita semua ada handphone kan? Semua ada handphone. Okay, so hari ni saya share sikit supaya macam tak adalah confuse sangat. Okay, saya share sikit apakah apps yang ada untuk handphone. So kalau pakai, tak tahu nama dia, kalau pakai iPhone nama dia PBL Lenses. Nampak tak kat sini nama dia PBL Lenses. Okay, nampak Alright. So boleh tekan. Nampak apps ni banyak untuk fizik sebenarnya. Boleh research lah. Alright. So dekat sini kalau rasa-rasa macam nak ulang kaji sambil-sambil duduk-duduk kan, tunggu iklan kan, tengok cerita apa benda lah. Okay, so kita boleh tengok tadi mirror. Boleh? Lambat sikit lah. Nampak mirror? Boleh? Sebenarnya awak boleh cubalah. Jangan adjust F. F tu biarkan dia macam nombor dia 50. Tetapkan je lah sebab nanti bila F 50. Alright. So cara dia adjust dia F. Kita boleh lukis terus. Ni adalah cermin apa ni? Cepat quiz cermin. Cermin apa ni? Cekung. Yes, cermin cekung nampak tak bila saya punya kuning tu betul-betul atas O, saya punya orange image kat bawah. So sebenarnya bila awak sambil jawapan ada dekat atas dah, curve mirror. Okay? Bila sambil tu dia boleh so awak boleh adjust je tangan awak. Nampak so satu lagi. Yang kedua, kalau dia adalah lens tu kanta. Ni kanta apa? Jumbo. Kanta apa? Tembung. Cembung, bagus. So F jangan adjust. F tu biarlah dia sebagai F dengan 2F. Awak adjust je ni. Awak adjust je yang kedua. Okay, semakin awak boleh, sebenarnya macam nak cerita dia. Bila kita letak dia sama saiz, makin besar. Okay, so pembelajaran secara interaktif lah. Boleh, so ada je apps. Okay, apps ni tak berbayar Cikgu, pun. apa nama apps dia tadi cikgu? Apps dia, kejap mana nak keluar ni? Sekejap. PBL Lenses. Baik. Boleh? Tapi kalau Android lagi banyak apps. Ni saya iPhone ada macam limited lah, dia apps yang tertentu je ada. Tapi free. Awak jangan download apps yang mahal macam kena bayar RM2.5 sebab tu kan, nanti melambung lah bil. Jangan, ni free je. Cari yang free lah, dia tulis free. Yang kedua adalah ada lagi satu lagi apps yang bolehlah sesaja kan. Ni saja. Kita boleh try ini adalah macam mengenai mengenai
gelombang bunyi. Yang ni nanti kalau awak dekatkan dengan mulut awak cakap, awak nampak lah dia punya desibel meningkat. Tu je lah. Okay. Ni biasa je. Cuma yang menarik tadi, yang bagus adalah tadi nama dia PBL lenses. Nanti saya share kat grup. Yang kedua juga ada lagi satu. Ini mungkin jugalah kalau pandai cakap orang putih. Bolehlah belajar sikit-sikit. Nota. Boleh nota. Nampak tak? Kan? Ni nota semua ada. Tapi ada yang nota dia tinggi sikit. So yang tinggi sikit tu jangan ambil lah. Nanti poning lah. Ni nota yang mudah-mudah ni. Depan ni mudah lah. Nampak Okay. Ada juga nota pasal elektrik. Tapi nota elektrik dia tinggi ni. Jangan ambil ni dah pening pula. Ni tinggi sangat. Tak ya. Mekanik. Mekanik ni pasal ni je. Laju sama dengan jarak bahagi masa kan. Mudah je. Yang mudah tu ambil lah. Yang tak susah tu centripetal ni kita tak belajar. Ni high level. Okay. Lagi electricity. Tadi dah tunjuk Coulomb's law kita tak belajar. Thermal adalah tentang pun tidak. Tapi kita boleh belajar ni. T sama dengan menukar unit T kepada Kelvin. Boleh? Tukar unit T kepada Kelvin. Atomic physics adalah tentang EMC square. Ada juga belajar sikit.